Okey, okey. Assalamualaikum semua. Semua tahu lepas selalu bersembang benda yang sama, kadang-kadang berulang statement yang sama. So, lepas rasa dah banyak kali dah lepas bersembang dan dah sampai dah kat babak-babak. I gotta get myself relax. So, ramai minta lepas teruskan bersembang, tolong lepas teruskan bercakap. Tapi dalam masa yang sama, lepas nak yang duk minta lepas terus bercakap tu faham bahawa apa yang lepas cakap selama ni kadang-kala orang tua-tua dulu mengaji nak faham benda tu 7 tahun, walaupun selepas ditalkin 10 tahun ataupun 5 tahun. Itulah sebabnya lepas cakap benda yang sama. Sebab bila dalam pejabat agama Pulau Pinang baru ni bersama Mufti Yang Mulia dan bersama ahli-ahli fatwa Pulau Pinang yang sangat saya hormati kerana pekerti mereka begitu tinggi. So, ketika berada di situ, kita yang telah mengaji ilmu tasawuf dari tahun okeylah 76 mula mengenal sifat 20, 82, 84 peringkat tahqiq, mai 86 peringkat tajalli. So 86 sampai 97 guru saya meninggal, kembali ke rahmatullah, kembali ke asal pada 1 hari bulan 1 1 Januari 1997. Itu manakala saya punya kes 30 Disember pembukaan kes saya perebutan anak di Pulau Pinang 30 Disember, dan dia meninggal 1 bulan 1. Sebelum dia meninggal tu dia sebut kat lepas masa tu rumah dia ada telefon. So lepas pergi public phone, lepas duduk ni Sat. Lepas pergi public phone, lepas tu ingat lagi depan Yayasan Teringkas Batus ada public phone, pipi beratuk, bubur duit. Bukan senang nak dapat dia angkat, tapi nak jadi cerita itu dia angkat. Petang kot saya, petang. Saya kata besok saya ada nak kena naik mahkamah bapa, perebutan anak itu ini, dan macam mana ni saya nak hadap benda ni bapa. Rasanya oh jangan bimbang, tidak akan terjejas, dia cakap. Jalan terus, tidak akan terjejas. Jalan terus, dia cakap. InsyaAllah. Lepas tu dia kata ingat segala yang kita telah mengaji, yang segala-gala yang bapa telah ceritakan, dia tak amat dia ajak. Itu sebab saya kata saya bukan guru, saya bercerita ya, kisah-kisah itu ini, okey, alright. So saya bukan guru. Okey, lepas tu dia kata apa yang bapa ceritakan selama ni, pegang, bawa. Masa tu aku ingat, oh ni zikir sifat, zikir rohani ni. Pasal apa dulu mula pengajian diberi zikir sifat, ada berapa nak mencuci. Kononnya pada kaedah tasawuf di ketika itu. Kita tiba tak ingat je, semalam sampai siang, malam sampai siang kita zikir. Masa mula mengaji tasawuf. Lepas tu dia bagi zikir rohani dengan zikir sifat, kita bawa pencucian lah. Kalau orang lain dia kata bersuluk lah, mereka kata berkhalawat dengan Allah lah. Yang mana ustaz-ustaz yang mulut kasar dia kata betapa lah itu ini, untuk mendapat
persepsi tak baik. Sebenarnya orang tu duduk berzikir seorang-seorang dia, bukan dia bertapa. Bila sebut tapa tu dia nampak lebih kepada Hinduism, Buddhism. So kita guna perkataan yang elok lah. Dia sedang berzikrullah. Dia sedang berzikir seorang, menyendiri berzikir. Sebab setengah ulama-ulama fiqh ni, setengah saya sebut ya, bukan semua. Setengah mereka suka berkata, tak kalau kita seorang ni berdua, yang bertiga tu iblis. Kadang-kadang kalau kita tak ada guru, kita tak mengaji, iblis lah guru kita. Tetapi Tuhan tetap berkata dalam begitu banyak ayat di dalam Al-Quran. Tuhan berkata, sesungguhnya akulah yang memberi petunjuk dan akulah yang menyesatkan. So istilah yang dikatakan allazi yuwaswisu fi sudurin nas, istilah itu bagi mereka yang telah melangkah jauh daripada bab asas, iaitu bab asasnya mengenal Allah. Bila kita tak mengenal Allah, maka kita tak mengenal suara-suara dalam kita. So bila dia kata jangan bimbang, awak jalan terus, ingat segala-gala yang telah saya ceritakan. So bila selepas kes tu, dia kata hari ni, esok dia mati. Esok dia bila dia meninggal itu, pergi mahkamah, saya keluar air mata. Dalam kamar hakim tu saya keluar air mata. Dia kata satu orang tu panggil saya ingat Ustaz Malik tu, dia Cina masuk Islam di Pulau Pinang. Dia tu jaga bekas isteri saya tu, Alison James Brumit, bawah dia punya jagaan lah. Dia ni jaga orang-orang yang masuk Islam. Dia pun Cina. Asal ni Ustaz Malik ni. So mereka ni okey. Tetapi dalam masa tu, mereka tak setuju dengan ayah, tak setuju dengan aku. Pasal dia cakap direct, bapa awak pun teruk. Satu ustaz, Hakim Ibrahim tu, bapa awak pun teruk sangat. Saya kata pernah soal jawab dengan dia ke? Tak pernah juga. Tapi dengar cerita atas cerita. So hari ni, bila guru saya berkata, ingat apa yang pernah saya pesan ceritakan. Jadi bila esok paginya dia meninggal. Bila dia meninggal, kita nak pergi mahkamah ni. Jurnalis semua hantam kita. Orang keliling duk kata kita tak betul pasal dia main pakai tudung. So kat mana kita nak usul? Guru kita mati ni. Kita nak pergi mahkamah ni, berita guru mati. Kita nak pergi mahkamah. Masuk dalam mahkamah, lah air mata. Dia pesan kemarin, jangan bimbang, tak terjejas. Dia dah sakit dah masa tu. Tapi dia pesan. Lepas tu dia pesan juga kat kawan saya nama Makno. Makno pergi, balik cakap dekat saya, jangan bimbang, tak terjejas. Makno balik. Abang. Sebelum tu Makno dah cakap kat saya dah. Sebelum saya call dia tu. So, dia cakap benda yang sama. Hari ni apa yang kita mengaji? Mengaji sifat 20, melihat keberadaan hayat ilmu kudrat iradat samak basar kalam ni, yang segi zahir yang nyata yang ada pada sekalian umat manusia ni. Dan juga kita boleh tengok dekat haiwan pun ada. Sebab dia kata menyeliputi 7 petala langit dan barang seisinya, dan 7 petala bumi. So bila kita faham benda ni, bukan atas dasar pengajian tu, atas huruf dan suara babak-babak bicara, bukan. Dia punya praktikal tu adalah ujian. Dia punya praktikal tu adalah sesuatu yang menentang, bukan sesuatu yang memuji. Sebab kerja kita memuji. Tetapi di antara Allah Ta'ala ni bukan kerja kita kita memuji. Kalau kita contoh dia, kita memohon, ya Allah, ya Tuhanku, aku pohon kepadamu, bantulah aku.
Sebab kata-katamu sendiri berbunyi, tiada tempat yang sebaik-baik untukku kembali melainkan Allah dan Rasul. So sekarang bila kita nak sebut yang tu pun, tauhid kita kena ada satu layer bawah pada yang tu, iaitu dia mendengar, dia mengetahui, dan dialah yang maha merencanakan. So kita pergi jumpa dia, tuan director, saya tak boleh berlakon watak seorang lelaki yang jadi gay, sebab saya tak tahu gay ni macam mana, saya tak tahu ni macam mana, saya nak jadi lelaki yang kita kena bagi tahu dekat director tu, kita tak boleh bawa watak ni. So bila watak dia kata akulah yang menulis buku-buku hidup kita ni, telah ditulis di Lauh Mahfuz, perjalanan kita ni Lauh Mahfuz dah tulis, what is written shall be done. So pelakon dia patah balik kat director pula kena, faham tak? So kita patah balik kat Allah Ta'ala atas apa? Atas susah hidup, kita cerita kat dia. Atas bersyukur, kita cerita kat dia. Itu masih lagi di peringkat tasawuf. So nak memecah peringkat tasawuf yang saya duk kupas selalu ni, yang saya duk cakap selalu ni, masalah hati lah, penyakit hati lah, itu ini. Nak melalui babak-babak ni, kita kena kita terpaksa melalui, we have to go through a lot of suffering actually. We have to go a lot of unbelievable. Tak boleh fikir punya kita kena. Kita nak jujur, lalas kita dipedaya, ditipu dan dianiaya, dan kita dianiaya dalam nak membela keadaan aniaya kita tu pun kita terinaya lagi sekali pula buat atas. Sebab dia tak suruh hang pi buktikan keikhlasan hang kepada orang yang rasa no, it's not the one. Dan bila hang marah sebab kejujuran hang dah diseleweng, ataupun hati dan perasaan hang ni yang hang bagi telah dipermainkan. So sebagai dari sudut fiqh dan usul, hang berhak marah. Sebab ada Tok Mufti pun cakap, dari segi hakikat kita tak berhak berhukum Ananda Ismail Arifin. Dia panggil Ananda kat aku. Tapi dari sudut syariatnya, kita kena hukum, kita kena ni. Aku faham lah, aku dengar. Sebab dia punya nak jaga tutur cara dia, daripada panggil saya Cik Ismail ni, dia hampir dia kata, okey hari saya tak mau panggil lah Cik Ismail ni, saya panggil anak anda lah. Dia letak makam kasih sayang. Lepas tu 9 ahli fatwa yang lain pun tengok. Dia letak tan situ. Sedangkan aku ni dihina, dikeji, dituduh macam-macam dalam media sebelum mereka jemput aku. Dan mereka pun dah tengok macam zaman dahulu, satu ketika bila ayah aku dituduh sesat, guru aku dituduh sesat, ahli fatwa atau ahli-ahli ataupun para-para ilmiah di dalam kaedah keagamaan dari sudut cabang ilmu. Mereka-mereka ini atau mufti atau para pemerhati agama ni, mereka mendengar cerita daripada orang. Bila mereka panggil mai, baru mereka nak dengar huraian. Tetapi kes Ismail bin Arifin atau kes lepas ni, atau kes-kes yang lain dituduh sesat sebelum dipanggil, mereka boleh tengok direct conversation dalam YouTube lah. Itu kata Allah ni berubah. So bila mereka dah tengok YouTube kita, mereka tahu dah kita ni dah cerita buat apa. Bila panggil nak soal jawab pun, mereka tertib. Mereka kata budak ni ada ilmu. Walau ramai yang tak setuju, tapi dia ada ilmu. Dia ada pengetahuan. So sesat dia kita nak tengok tang mana. Bila dia panggil nak tengok sesat kita tang mana, tuan kena jumpa jalan dululah. Saya nak pergi Sungai Tani. Tuan biasa tak pergi Sungai Tani? Saya ni duduk Sungai Petani, duduk pulang alik main kerja di sini.
Makna kata bab Sungai Petani tu, saya tahulah. Tak saya tanya jalan-jalan nak pergi ke Sungai Petani. Tuan ikut jalan lama ke highway? Kalau saya kata berhenti kat kedai, sampai kat belah ni Titi Mungkim ke apa, ni kot belah Teluk Air Tawang ni, daripada Bagan Lebai Tahir ni, nak sampai Teluk Air Tawang ni, kona pergi masuk Penaga sat, singgah kedai mama. Tak, saya tak lalu kot tu, Pat. Saya lalu kot highway terus, masuk jambatan. Mai tempat raja saya di Komtar Pulau Pinang. Tu saya nak cerita macam mana pasal kedai yang saya singgah ni, apa berlaku di sini apa semua. Pasal tuan tak lalu kot situ, tapi Sungai Petani lah. So jalan-jalan yang dikatakan tarikat. So bagi orang yang telah sampai di makam mengenal siapa sebenar dirinya, dia tak ada istilah tarikat. There's no way. Cuma bila mereka berguru, bawah guru yang perlu mereka ni, panggil lagi ramai-ramai, panggil lagi, saya nak semang depan yang ramai-ramai, itu maka adalah perwatakan kumpulan yang mananya boleh dikatakan ini pengikut dia. So, tapi bila lepas kata dia ni long ranger, I'm just one man gang. Tak ada siapa belakang I, tapi I ada banyak sahabat-sahabat yang maha istimewa. Pasal apa saya kata maha istimewa? Sebab ada yang faham, tetapi bila jadi satu benda dia gelabah, stab my back. And then they claim, you the one not looking. Aku pegang macam ni, yang undok siapa? Macam tu pula dah. Bukan aku tikam, yang undok. Kena. So, mereka ni juga sahabat-sahabat yang datang menyinggah dalam hidup dan istimewa. So, bila kita tengok orang yang pergi mengaji makrifah, bila guru tu kata, saya bukan guru awak, sebab hati dengar. Padahal dia nak selamat kita, dia nak letak kita di jalan yang betul. Iaitu, setelah aku talqin kamu siapa sebenar diri kamu, aku memberitahu siapa diri kamu yang dikatakan daimun apa, wasyu'un apa, itu ni benda apa. Ini adalah untuk kamu, bukan untuk kamu bebelkan. Ini adalah rahsia pada kamu. Sebab apa? Sebab rahsia kamu ni dengan Allah Ta'ala ni tak ada. There's Allah Ta'ala tak ada rahsia. Tak akan boleh kamu berahsia dengan Allah Ta'ala. So tak ada lah istilah rahsia aku dengan Allah, tak ada. Rahsia hang, rahsia Allah. Atau rahsia mereka. So bila sampai bab ilmu bercakap pasal rahsia ni, dia berada di makam, bukan di makam hauli atau makam fi'li. Dia berada di makam basar. Itu saya kata takluk wahdatul wujud ni, yang duk cakap ni, yang duk sekap jarang ni, yang baca pasal Ibnu Arabi, yang baca pasal nu, pasal ni, hampa sudut tengok dari sudut mana? Ilmu pengajian apa? Kalau awak makrifah, awak tak boleh kongsi. Tak boleh, sebab awak mengenal diri awak. Awak bukan mengenal konsep dan idea pembawakan ni, itu ini. Awak nanti kata, mereka ni macam mana mereka ikut Rasulullah macam tu macam ni. Ini kaedah pengajian mengenal diri. Sebab bukan kaedah mengenal cerita-cerita sejarah-sejarah dan ini mengenal diri. Sebab Allah tu berserta. Dan kita tanya balik, Allah tu beragama. Kalau Allah tu beragama, maknanya dia juga berada di dalam kaedah hukum hakam. Dia juga akan terhukum, dia juga akan melakukan kesalahan. Sebab Allah itu tidak. Dia yang menciptakan segala-galanya. Director, mungkin dia director tu buat filem pakai skrip online. Tapi Allah Ta'ala skrip dia buat. Semua dia. Itu sebab kadang orang kata mau kenal siapa director, siapa aktor, siapa audience. Paidah. Okey. Patah balik. Okey, bila sampai pejabat agama patah balik.
saya masuk dalam jabat ni, hakim tengok pasal apa yang menangis. Kalau awak rasa awak bawa kebenaran, saya kata saya menangis ni atas dasar rindu. Guru saya tadi, saya baru dapat beritahu guru saya kembali ke rahmatullah. Jadi saya tahu dia kembali ke tempat yang elok. Saya menangis ni atas rindu, bukan menangis atas sedih. Sedih ni bila sesuatu yang tak best. So, macam mana aku nak hadap bila tempat aku nak rujuk tak ada? Benda baru berlaku hari ni naik mahkamah, esok dia meninggal. No. Hari sama, I'm sorry. Naik mahkamah 1 bulan 1 ke? Bukan. Naik hari ni, esok dia meninggal. Yes, tapi bukan bercara lagi. Masa tu pergi macam mana, pergi kamar hakim, lepas tu apa tak tahu lagi masa. Tapi kira dah lawyer bertemu dah lah dalam semua tu. Tak ingat dah, 97. Okey, so bila macam mana aku nak hadap hidup? Guru yang dikasihi selama 11 tahun mengaji dah kembali, dan apa yang dia kata, praktikal dia adalah ujian. Sampai dia kata tidak berimanlah satu-satu hati itu jika tidak diuji. So, bila kita ujian, kita nak refer kat siapa? Sebab aku dengan arwah ayah aku berguru dengan guru ni. Kami sama-sama pergi naik motor berulang-alik. So, di situ bermulalah kajian-kajian yang aku duk cerita kat hampa selama ni. Yang aku duk cerita puak fiqah ni macam mana. Puak fiqah ni dia sini. Dia bergelumang macam mana pun dalam keadaan dia. Dan dia nak hukum siapa pun melalui keadaan dia juga. Tetapi bila orang yang duduk di luar pada dia punya ni, orang dah duduk dalam tasawuf. Orang duduk dalam tasawuf ni. Orang ni, dia nampaklah dia dulu di sini. Dia nak pergi ke makrifah. Orang yang ramai ni, di dalam yang ramai ni, surah 6 ayat 116 ni, dia akan kacau yang budak nak pergi tasawuf ni. Dia katalah tasawuf ni ayam acak lah, tasawuf ni kotong lah, tasawuf ni bahaya lah nak pergi ni. Padahal ni dia ni nak pergi mencuci. Sebab dia nak pergi ke alam tu. Bila dia nak pergi mengenal diri dia, dia kena mengenal sifat-sifat Allah Ta'ala yang ada. Dan ni apa-apa semua, amarah, marhamah, dia nak kenal banyak peringkat. Bila dia nak kenal peringkat ni, dia nak pergi sini. Sampai di sini adalah 1 second je hang berhak berduduk situ. Bila ada momen habis tu, hang patah balik. Hang tak boleh dah duduk di situ, hang tak boleh patah dekat sini. Sini hakikat, hang kena patah balik pada yang ramai, iaitu syariat. Iaitu penzahiran 7 sifat makni di sini. Di sini hang nak duduk nak persoal maknawiyah. Yang ni lain. Yang ni kaunuhu yang 4. Yang sini makni, yang ni maknawiyah. Bila tang sini maknawiyah ni dia patah balik kepada makni ni, aku cerita ni hangpa nampak. Sepatutnya hangpa nampak, walaupun aku tak boh indah hari ni aku tutup. Sebab apa? Sebab aku nak hangpa nampak walau tak tergambar. Sebab sebelum ni aku dah proceed benda-benda tontiang, melepas cerita macam rambut hang lah apa semua. Tak kisah, itu puak yang tak mau. Puak yang mau hari ni, hampa harus melihat. Bila aku kata bahagian ni, hampa dah tahu dah. Aku biasa cerita dekat bahagian ni apa. Bahagian ni apa. Bahagian ni apa. So sekarang ni bila aku cerita bahagian ni, hampa nampak. Hampa nampak. So itu nak buka mata batin nampak. Bila jadinya dituduh, dihina, dikeji, lepas anak hilang dan balai polis, lepas terus esoknya sepakat buat media hentam aku kau masa tu. Bermakna dari sini aku kena usul balik ini dan ini. Apa yang aku mengaji, siapa aku sekarang ni? Patah balik kaedah tu melihat depa ni. So,
segala tuduhan mereka, segala kata-kata mereka, aku kena rujuk siapa aku. Dan dalam proses tasawuf dulu mencuci itu ini apa semua apa, jangan sekali-sekali pergi serang mereka ni, jangan pergi hentam mereka ni, jangan pergi hentam. Bila mereka hentam hang tak boleh diam, hang kena bela. Sebab apa? Hang masih di dalam yang ramai. Dia tarik hang masuk dalam ramai, makna hang membela. So itu sebablah aku ada sebut nama Dr. Kamili, pasal dia yang mencelakakan dengan begitu teruk dalam tubuh dia tu. Faham tak? So aku sebut tu bukan nak merendahkan dia, nak bagi tahu apa yang dia buat tu. Membela balik adik-beradik dan para sahabat aku. Okey. So, bila pergi pejabat agama, dalam pejabat agama tu baru aku sedang, ya Allah, macam ni ke aku di mata mereka? Macam ni ke keadaan ilmu ma'rifatullah pada mata mereka ni? So, bagaimana aku nak membentangkan sesuatu yang indah, yang sangat istimewa kepada orang yang mencaci benda tu, orang yang tak suka benda tu. Macam aku cakap ni pada telinga orang yang memandang rambut aku, yang memandang yang terima fitnah daripada ustaz-ustaz, memang mereka tak terima aku. Aku cakap macam mana pun, mereka akan berkeluar perkataan solat. Dan aku kata, dah tahu dah solat wajib. You have to tell me this again and again. Solat wajib. So bila kita kata puak-puak fiqh ni, kita kata apa tak payah berbicara apa solat dengan puak-puak ni. Sebab mereka dah mempersoalkan dua kali dalam tu. Sebab kalau hakikat insan ataupun Quran ataupun apa sekali buku atas muka bumi ini, dia ada huruf, dia ada makna. Kalau tak sampai ke maksud, tak bermakna lah, tak bererti lah baca. Awak tu kadang orang tengok satu benda, oh pencerahan dia ni sampai ke awak lah, sampai ke dalam, berlaku, connected to connections, is happening. So sampai lah. Kalau tidak, hanya dengan yang ramai ni, wajiblah yang buruk dan bersuara, wajiblah merongkai hurai proses, melihat pula dari berbagai sudut, dan sudut tu pula dipersoalkan, sudut mana, usulkah, fiqhkah, tasawufkah yang kita nak hurai ni. So dia bercabang-cabang. Sebab apa dia bercabang-cabang? Sebab dia ILMU, ilmu. Okey. So bila dia masuk dalam peringkat ilmu ni, dia ada huraian dan dia ada pencerahan, dia ada contoh-contoh yang akan dikeluarkan. Dan orang cerita, okey, sahabat-sahabat Nabi bercerita macam ni. Yes, alright. And what about you? Apa dia yang istimewa cerita tu untuk aku? Aku tak mengenal Tuhan aku. Aku ngaji nak mengenal Tuhan aku. So, di sini susahnya bagi kita nak bercakap kepada orang yang mempunyai tauliah dari sudut ilmu yang tak ada kena mengena dengan ma'rifatullah. So, bila terjadi kes aku dalam mahkamah dulu, aku balik, aku duduk tepi laut seorang-seorang. Aku usul pada diri aku lah. Sebab guru kata, yang sebenar-benar guru awak tu diri awak lah. So, di sini yang proses kemarin bab tasawuf ni. Kita dah berzikir, beritu, berini, pasal apa kita kena puasa daripada kutuk orang, puasa otak kita ni, kita punya ilmu alimun kaunuhu aliman ni, kita kena sedar, kita kena melihat bagaimana kita berfikir. Bukan kita berfikir apa yang kita fikir. No, there's no mind can stop the mind. It's the only way to stop your mind by watching it. Okay, you tengok punya otak tu, you tengok punya thought and emotion tu mana dia pergi. So dia akan sedang, you are not alone. Sebab dalam proses tasawuf, iaitu
keduniaan ni, siasah dunia ni, politik dunia ni, politik kawan, bini, girlfriends, jiran, apa semua ada politik masing-masing. Okay, so bila kita involve dalam kancah tu, siasah tu, di situ kita ruin kita punya connected with a holy divine light. Dengan holy divine light ni, ataupun kita punya dengan nur-nur yang sepatutnya macam budak-budak kecil kan, bersih. Sebab benda ni yang corrupt kita, corrupt. Bila kita mengaji tasawuf, kita nak buang balik benda ni. Bila kita buang balik, kita jumpa. Katalah, okey, ini buku aku, yang tu buku terbaru aku, okey. Wanita Melayu Mencari Tuhan, banyak dalam ni. Okey, buku ni katalah, okey. Aku balut selai, aku balut, okey. Ni. Aku balut buku ni. 10 helai balut. Aku balut warna biru, warna hijau, warna ni, warna tu, warna ni. Bila hang buka, warna biru, warna hijau, ni buka. Tapi apa yang sebenar-benar buku ni wajah macam ni, dia akan jadi macam ni bila semua balutan tu dah hilang. Tam keluar dia. Inilah dia yang sebenar dia. Okey, sebegitu juga diri kita yang sebenar-benar diri. Kita nak kenal diri itu. So segala amarah, laumah, marhamah, process of growing, kita tak belajar awaluddin ma'rifatullah. Itu sebab aku ajak Aminah Ghazali benda tu dulu. Apa-apa phone call, refer. Bila Azali ada kata, jangan takut, Allah ada bersama hang. So bila cakap kat dia, kaedah Allah tu apa dia? Mereka dah tahu dah sifat 20 kita hurai. Itu dia kata, awaluddin ma'rifatullah. This is just why. Because you need to have where to turn to. Itu sebab keadilan yang sangat adil, Allah bagi kat segenap umat manusia. Iaitu, aku berserta kamu. Tapi hampa tak kenal aku tu macam mana? Maka kamu berangan-anganlah dengan benda-benda lain. Okey. Bila duduk kat tepi laut seorang-seorang, atau bila anak telefon daripada Germany, tak apa, ingat Allah tu macam mana. Bukan kata ada saja. Wujud ertinya ada, itu tak cukup. Semua orang tahu Allah ada. Hindu Cina pun tahu Allah ada. Hampir tanya menggali roti pun tahu Allah ada. Hampir tanya orang nak minum tua pun dia tahu Allah ada. Hampir tanya siapa pun, dia nanti kata Allah ada. Bila dia kata ada, dia tanya pula datang mana. Bila datang mana pula, bagaimana. So, bila benda yang awal itu kita dah bagi tahu Allah ni. Contoh kita buka bab sifatullah. Bila dalam mahkamah pula, dalam majlis, ahli-ahli majlis agama dan mufti Pulau Pinang, ahli fatwa Pulau Pinang, dalam tu ada seorang ustaz tu, dia tanya, macam mana pahaman lepat dengan apa tu, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku duduk seorang-seorang ni, mereka duduk gitu, aku tu. Kita nak kena sedap ni, nak kena sedap. Kita nak kena tahu soalan tu datang daripada orang yang macam mana. Dia jujur, dia ikhlas, tapi macam mana orang tu. So bila kita sedap, kita sebut, okey, peringkat ni, kita jawab lagu ni. Dari sudut sifatullah, sifat-sifat Allah ada dengan kita. Kita tak boleh masuk lebih lagi sebab proses waman arafahu fasada jasad ni mereka tak tahu. Barang siapa mengenal dirinya, kenallah Tuhannya. Tak kala kenal Tuhannya, binasalah diri dia. So ahli-ahli majlis ataupun pakar bidang agama dari sudut hadis, dari sudut Quran dan dari sudut cerita-cerita sejarah apa semua ni, ada satu benda, satu peringkat ilmu yang mereka mungkin tak setuju dan tak mahu, iaitu
Awaluddin Ma'rifatullah. Itu sebab ada kekasih Allah tu, dia kata ada satu ilmu yang aku tak boleh cerita orang. Kalau cerita orang sembah atau orang pancung aku. Ada satu ilmu yang aku boleh kalayakkan. So pada tahun awal 80 dulu kita dah jumpa dah kitab-kitab kita baca. Pertengahan 80 tu heavy lah, baca Nalhaq, baca Kasabu Asrah, Darul Nafis, Hidayatul Salikin. Ayah kita baca, kita dengar dan dia hurai. Tapi kaedah faham dari atas cerita, tapi dari lain bila benda berlaku dalam diri. Tiga orang duduk luar pagang, nampak pokok pelam. Mamat ni tengok, nak hari tu sempoi tu masak elok tu. Seorang ni kata, ni bukan pomnya ni, pokok tepi jalan ni, tapi duduk dalam pagang. Pagang apa? Tahu ni bukan ada rumah orang pun. Pagang, dia masuk. Tanah orang ni pagang. Masuk. Bila dia masuk, dia panjat. Seorang lagi pi bawah pokok. Seorang lagi duduk luar. Di sini proses makam telah berlaku. Seorang makam memahati, seorang makam mendekati pokok tu. Seorang makam dah pegang buah tu. So, seorang ni pula yang pegang buah tu dia gigit, dia makan. Dia dah masuk kepada merasai. Yang tu masih lagi memahati, sini mendekati. Masih bersisi dengan pokok tu. Macam mana rasa? Dia tu tanya, macam mana weh? Oi, tok sebiji. Dia makan kan dia tok. Member sambut gigit. So, bab rasa tu telah berlaku kepada dua orang tadi. Tetapi rasa itu tidak boleh dikongsi. Hak nu duduk luar pagang hanya perhati dari jauh lah. Maka bersangka-sangka lah. Kau ni kata tak apa baik, kau ni kata mana hello. So begitu peringkat-peringkat. Kalau tiga-tiga duduk luar, tiga-tiga hanya melihat. Bila dia tu panjat pokok, dia pegang dan dia merasai, dia dah individu. Kenyataan yang dia lihat tu dia dapat mutlak, iaitu sekali dengan rasa buah pelam tu. Dan yang tu, part tu dia tak boleh kongsi. Part, nampak tak tu? Mana satu? Tu. Baru peringkat proses nak tunjuk. Apa yang hang lihat, apa yang aku tunjuk ni, mungkin hang tak nampak. Tapi lihat benda yang sama. Yang mana satu ni? Hang nampak tak pokok tu? Nampak. Hang nampak kan tim belakang tu? Nampak. Cuba tengok bawah dia betul, ada sambung tak? So, kita tunjuk kadang mereka tak nampak. Kita cakap kadang mereka tak dengar. Itu sebab buta tu bukan buta lain. Kalau pekak tu bukan pekak tak dengar ni. Sebab pahaman tu ada peringkat. Kadang peringkat khawli, kadang peringkat fi'li, kadang peringkat kholbi, kadang peringkat sama, kadang peringkat basar, kadang peringkat kalam, kadang peringkat ilmu. So apa yang lepas duk cerita selama ni masih lagi tak sampai peringkat yang lepas sepatutnya lah. So yang tu adalah akan berlaku pada diri kamu sendiri lah. Sebab rugilah. Memang rugilah. Seperti ada kawan sebut, kalau mereka melihat kaca menyangkakan intan. Satu, tertipu, terpedaya. Dua, tergolong dalam orang yang rugi. Kalau dia membeli, mendapatlah barang yang sama tapi palsu. So, apa yang nak cuba kata, dari sudut solat begitulah juga. Kita kena duduk proses betul-betul dan bukan disebab orang yang ramai. Sebab dia dah tulis dalam surah tu dia sebut. Mereka mengikuti yang ramai adalah mereka yang mudah disesatkan dan bersangka-sangka
malah berdusta. So dalam surah Al-Isra ayat 142 pun dia sebut juga. So bila satu orang yang melihat apa yang ditunjuk dan dia nampak, bila dia nampak, fikiran dia mula berfikir dan hati dia mula merasa terpanggil untuk tahu apa yang dia nampak tu. Dia ni cakap ni, aku rasa ada benda dia nak bagi ni. Dia duk pecah minda ni. Dia duk bagi kita pikiang. Itu saja. Dia tak minta duit 1 sen pun kat kita. Dia tak minta orang mai jumpa dia. Dia tak minta mai lah mengaji dengan dia. Dia sajalah boleh selamat. Tak. Dia tak pernah kata begitu. Dan dia tak pernah cuba buat orang untuk rasa macam tu. Dia cuma minta orang mengaji, mengenal diri, mengenal Tuhan. Dan aku rasa terpanggil, aku nampak mamat ni. Ada benda dia nak bagi ni. Sebab itulah beruntungnya orang-orang yang mahu berfikir, yang mahu guna akalnya. Sebab dalam Quran tu berapa banyak ayat yang Allah Ta'ala kata sesungguhnya aku mengetahui. Kenapa kita duk buat kerja macam Allah tu tak tahu? Tuduh orang sesat, habaq kat orang jaga dia ni sesat, bertobatlah, duk minta orang ni bertobat, duk minta orang ni tobat. Sedangkan kita tu betul lah ke? Betul ke kita tu betul lah? Sebab yang mereka duk buat ni, puak-puak yang berada di sini ni, yang duk buat ni, duk ini apa semua, mereka tak even masuk tasawuf, mereka tak even masuk makrifah, tapi mereka boleh hentam dua-dua ni. Itu sebabnya mereka itu berada di dalam yang ramai. Cuba kaji balik. Berapa banyak aku bercakap dalam YouTube sebelum ustaz-ustaz muda yang nangoi-nangoi ni naik ni. Berapa banyak aku cakap, ada pernah aku hentam satu ustaz. Tetapi aku mengaku, waktu kes aku di Pulau Pinang, anak aku hilang dalam hak jagaan Mahkamah Syariah. Anak aku hilang dalam jagaan mereka. Dan mereka tuduh aku macam-macam. So aku ada right untuk stand up bercakap pasal mereka. Sebab mereka buat kat aku. Yang aku dah sebut Dr. Kamili ni, yang aku kata dia ni memang jahat. Aku kata, sebab dia buat kat aku. Sebab dia sendiri tahu apa yang dia buat aku. Orang yang buat leceh aku, yang dulu mai jumpa aku, oh saya kalau lepas tak nak kawan saya pun macam-macam lah cakap. Dari atas ke terbang jumpa sampai main rumah buat saya apa lalas hentam aku kau. Saya tak kawan dengan lepas. Sebab saya takut orang kata nanti saya pun tak semayang. Takut dengan orang kah kata ajak Mbak Marifatullah cakap macam-macam. So saya kena macam-macam. Tapi mereka nanti tahu lepas tak buat leceh muka aku. Aku ya nak lompat ke crowd lain, nak bina lain, aku gasak dia. Tuduh lagu ni. Lepas tu aku buka pula cara semayang ni macam mana, mengenal hakikat ni macam mana. Jadi kalau orang fikir, macam mana dulu orang hentam lepas? Macam tu. Okey. Jadi, satu orang ni duduk kampung ku, nama dia adalah, dia mengaji silat dengan ayah aku dulu. Lepas tu sekarang dia terkenal di England. Dia pun tukar nama lah. Dulu dia mai jumpa aku, jumpa pilot tabligh. Ramai-ramai ni dia mai, dia pulas perut aku sampai aku sakit. Adik, sebut nama Allah. Baru kan sebut nama Allah. Mana tak sebut, pulas terkeluar pulas perut. Lepas tu, lah ni dia dah mula bercakap bab kita kena mengenal hakikat kita. Kita zoom in sampai jumpa Al-Haq. Kalau jumpa aku nak sembang dia. Peringkat yang dikatakan macam tu. Sebab kita tak mau mengaji kesudahan kita nak tunjuk ke orang macam kita tahu semua. Orang akan tuduh kita macam tu. Faham? Orang akan kata, alah macam hang je betul. Orang tu cakap macam tu lah. Tak. Aku akan istiharkan diri aku. Kalau orang tanya aku, lepas hang rasa apa yang bawa ni betul? Bukan rasa lagi dah. Aku sebut. Rasa kalau hang tak boleh kongsi. Aku nak sebut ni. Demi Allah dan Rasul. Aku cukup selesa dan aku rasa
You cannot corrupt me anymore. Aku dah jumpa kebenaran. Dan kebenaran tu ada pada diri aku sendiri. Hang tak boleh kongsi dan hang tak boleh nak hujah untuk mengatakan benda tu tidak benar. Pasal dia dah masuk satu teritori di sini yang mengatakan di sini masih kita proses lagi. Kenapa hang macam ni, kenapa ni, apa yang perlu buat. Di sini nak kira. Sebab kalau kita balik pada syariat, itu sebab yang aku nak cakap bila kita contoh syariat A dan B ni nak bagi cerita. Bila kita dulu sebelum ngaji syariat kita macam mana? Kita hukum orang, kita guna logik, kita bercakap, kita logik semata-mata. Kita tak tengok dari kita. Faham tak? Betapa sakitnya bila orang hentam kita. Berapa tak puas hatinya bila orang kata kita nak terang balik ke orang. Pasal apa? Pasal yang ramai. Pasal kita duduk dalam kawasan ni. Tapi kalau kita duduk di sini, orang di sini hentam, kita tahu siapa mereka. Dan kita tahu tak perlu aku nak menceritakan kebenaran terhadap mempertuhankan Tuhan. Apa ni mempertuhankan agama? I can prove you. Itu bila saya cakap setakat tu saja. Aku cakap dalam agama. Cakap aku tu setakat tu je ke? Dengan satu orang tu. Bila dia tanya, adakah awak orang ahli betapa dalam tu? Saya kata, ni jangan-jangan ustaz. Ada satu ustaz dia bercakap ni, tuduh saya ni. Saya tanya, adakah ada? Jawab itu saya kata, kalau macam tu cara bersembang, macam ni punya gaya bersembang, aku cakap kat ustaz tu, bila satu ustaz tu bercakap macam tu. Tapi lepas tu dia jadi best lah, jadi member lah. Dia tahu. Mungkin dia nak check aku kot. So, aku kata macam ni gaya bersembang. Kalau nak sepatah awak, sepatah saya, boleh. Saya adalah jalan saya nak hurai. Saya ada jalan saya nak hurai. Sebab kaedah manusia tu dari segi penyampaian ataupun penghuraian tak sama. Awak nak dengar ya atau tidak. Tak boleh lah. Tu saya tanya tu je lah kalau macam tu. Kalau saya tanya mai dari mana idea macam ni, kenapa tak tanya yang ramai-ramai ni? Pasal apa tanya saya pula adakah saya orang betapa? Ustaz mana yang cakap tu? Jenis ni ramai ya. Tahun 97 dulu saya dah kenal orang macam ni ustaz. Tu baru saya kalih ke ustaz lain. Lepas tu keluar saya minta maaf lah saya cakap itu tadi sebab dia pun sembang elok. Lepas tu ambil gambar sekali apa semua. Sebab dia benda kalau agama macam mana pun mesti kena jadi best last. Agama kalau macam mana pun kena jadi best. Tapi sekarang ni dah berubah. Macam mana pun nak hukum, nak hentam, nak itu, nak ini jadi tak best. Jadi disebabkan kalau kita ada turning point, who am I to judge him? Who am I to condemn him? Who am I to predict him while I not even understand him? Aku baru jumpa dia 30 minit, aku tak cakap. Dan dia tanya aku kenal tak kenal Tuhan, aku diam je. Tetapi esok aku hentam dia. So what kind of person am I? Clear cut. Dia bukan nak cari masalah dengan aku. Aku dengan kawan aku yang tahan dia. Nampak? So, benda-benda macam ni disebabkan ilmu merenung hati sendiri tak ada. So, itu sebablah yang kita buka bab tasawuf selama ni. Pasal apa? Bila kita dah cuci, kita dah betul-betul ni, walaupun kita dalam masa track yang sama kita akan buat silap. Kita akan bertemu orang tu, kita akan bertemu orang ni, kita berkawan dengan orang tu 3-4 tahun dan jadi macam keluarga sendiri, pam, jadi satu benda hang sakit merobok gila-gila. Dia nak tarik hang pergi lain dan dia nak letak depa tan lain juga. Bukan kata depa tak elok atau hang elok, hang tak elok depa tak elok. This is journey. Sebab tak ramai orang faham bila Jalaluddin Rumi berkata Jalaluddin Rumi berkata out of the idea of good and bad, beyond it, good and bad, there is a field and I will be waiting you there. Pasal apa dia cakap itu? Di sini kah? Atau di sini kah? Atau di sini? Where is the field of that out of good doing, beyond of the idea of good doing
and wrongdoing. Where is the field? Dekat sini ke? Kat sini ke? Kat sini. Sini. Kalau hang masih duduk sini, tu dia cakap, I will be waiting you there. Sini. Bukan sini. Sini dah. Ni sini satu padang ramai, ramai padang satu. Usul dan fiqh. Sini baru dia tasawuf. Dia satu kepada yang satu. Sini satu. Satu ahad. Ahadun ahad. So, bila kita nak faham benda yang peringkat ini, kalau kita masih duduk sini, merengkai masuk ke sini, tak boleh. Hang bawa gelas teh, hang pergi campur dengan kopi. Nak panggil apa? Teh campur kopi, nak sebutlah. So, hang tak boleh. Nanti orang dengar sebutan pun payah. Teh campur dengan kopi. Kalau kata Nescafe campur Milo, lepas panggil Neslo. Kalau teh, kopi campur dengan teh, So, jadi, bila hang nak mai sini, hang bawa gelas kosong. Dia bawa kopi. Kopi lah yang bawa. Kalau kata, hang nak pergi sini pula, yang ni yang tak boleh bawa. Dia kata, jangan kamu campur aduk yang batil dan hak. Ada yang salah dia, ada yang benar dia. Bila duduk kat sini, nak cerita Denny, nak cerita dengan Denny. Payah, tak boleh. Salah. Batal. Denny pula. Dia boleh terima Denny. Tetapi dia tak boleh berhuruf dan bersuara dengan mereka ni. Itu sebab mereka kata, mereka diam ya. Diam kat sini. Diam dari segi apa? Dengan Allah tak ada apa dia nak sembang lah. Dia nak sembang macam mana dia mengenal selai belum rumah pun muka dia. Di sini menjadi rahsia conversations. Rahsia conversation kepada ini. Apa mengaji ada rahsia-rahsia lah. Yalah, dari sudut mana sembang. Hang buat ada rahsia dengan bini hang buat ada rahsia dengan orang lain. Dalam hidup hang tak pernah ada rahsia. Allah Ta'ala bagi jadi segala sesuatu. Dari kecil pun kadang-kadang kita buat bagi terpecah pinggan ke. Kalau mak tak tahu, kita tak cerita terus. Sekayau makan penampak. So, jadi di sini proses-proses tu ada sebab dia. Di antara sesama insan manusia, bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tak ada rahsia. Allah tak ada rahsia. I'm sorry to say. So, bila proses mengenal keadaan, mengenal situation, mengenal fenomena, mengenal izin kizim, hukum hakam, mengenal kaedah amarah laumah marhamah, kaedah sikap, suka menghukum, suka menghentam orang, merasa diri dia tahu, merasa apa semua di sini. Dia bergerumang sini. Bila dia masuk di sini, dia tak boleh. Sini kata janganlah bawa berita-berita yang tak gembira kat aku. Sebab aku dalam proses nak mencuci hati aku ni. Sebelum nak pergi, dia nak main satu babak Kamil Mukamil ni, ini proses dia. Kamil Mukamil ni apa dia? Siapa dia? So, proses dia tolonglah. Biar kalau orang tak suka kat lepat, janganlah main cerita kat aku. Aku komen, terima kasih lepat, kok bawah bantah macam-macam. So, di situlah, nampak tak? Orang kadang terima kasih lepas ni baru orang boleh masuk. Jaga jangan ni sangat, jangan apa. Saya cuma terima kasih kat dia. So kita nampaklah puak yang dua beza puak ni. Kita tengok komen tu kita tahu dah. So kita nampak ilmu tu dia bukan duduk dekat penghuraian dah. Dia duduk dekat mengenal. Itu dia kata takluk wahdatul wujud itu adalah pasar. Bukan qauli. Bila ada ustaz yang balik di Tanah Arab, apakah yang berjanggut ni yang ada di Sabah berkata yang membawa wahdatul wujud ni, Ibnu Arabi ni adalah sesat. Yes. On your opinions, on your way of saying things, on your perspective, yes indeed. Go hell with it. Okay, your opinion is yours. Sorry, you don't even live on the generation well is Ibnu Arabi. Hang ambil idea tu keluar daripada sini dan sini, bukan sini. Sini bila dikatakan dia duduk dalam dia semata-mata, dia tak peduli ni, tak ada masalah. Orang mana cakap bab solat dengan dia. Awak nak cakap apa? Diam sambil berjalan, sambil berkenderaan, tak buruk, tak bersorak. Itu dia bawa.
Oh tak boleh ni. Itu awak punya kaedah. Dia kata aku solat. Hampa tak tahu. Dan hampa tak perlu tahu pun. Sebab kalau hampa tahu pun, belum tentu solat aku selamat. Kalau hampa tak tahu pun, belum tentu solat aku tak selamat. So, why you guys are busybody? That question also dia tak boleh ada. Memang tak ada lah. Sinilah dia akan menjadi teruk. Itu sebab dia kata apabila makrifat balik kepada syariat. Dia tak kata duduk dekat hakikat. Sebab balik pada syariat. Syariat ada lain dah tahu lah. Bila pok-pok ni main ni, oh saya ni yang dah relax lah. Kata okay, let him. Anjing salak gunung dia fikir dia. Sebab apa? Sebab entau dia tak sampai sini dan dia belum sini lagi. Dia boleh cakap kaedah ini. Dia boleh cakap kaedah ini melalui penerangan. Bukan pengalaman. So, experience is yours. Faham tak? Remai satu peringkat lagi. Sini dia nanti kata apa? Oh, kita belajar pada kesilapan. Pengalaman mengajar kita. Sini dia kata bullshit. I'm living my life moment to moment. Now and here. You brought yourself. It's thought and emotion. The past and the future. This guy, process of apa yang telah terjadi, aku tak mau pergi situ. So dia duk cari reminder. Siapa yang boleh remind dia benda ni? Ni tasawuf punya tempat ni. So makna dia cuci hati dia. Makna Rodiah, Kamaliyah, Mardiyah akan mula react. Akan mula berfungsi, functioning. Tetapi selama ni dia duduk sini amarah saya, sakit hati. Oh ni tak boleh, oh ni apa semua. Tengok yang ni hentam. Apa dia kena mengenal kalau orang lain sesat ada? Apa kena mengenal dengan hang? Bukan tanggungjawab hang. Quran tulis kot. Tetapi inilah yang berlaku dalam Malaysia punya ataupun Asia. Tak tahulah. Tanya weh, apa weh? Bak agama ni, jangan buat lagu buat kerja api kelang. Kerja kelang. Jangan buat kerja kedai kopi. Nak buka kedai kopi. Usyang, ang buat ocean payah. Ang apa ni, boleh buat goreng-goreng no? Boleh. Wahab, apa buat ayak boleh? Boleh. Lepas, ang cuci pinggan lah. Boleh aku kutip pinggan, bekas-bekas makan ni, aku cuci meja ni. Okey, boleh. Masing-masing ada position dan boleh dimarah. Panggil Pat. Pat, Pat lah ni. 9.30 lah. Orang saya rest dah nak keluar. Ni TUDM nak main. Hantar banyak pinggan nak kena basuh. Aku tak lihat, aku pergi sebelah. Ya, aku pening awak. Malam tidur lewat. Lepak main kita. Orang bujang. Aku entah aku balik ke bawah ni. Pukul 7 balik. Pukul 7 orang buka kedai. Aku balik nak letak kepala sat. Ya, bukan lama pun. Tak boleh lah. Mereka tu main marah lah. Dia nak buat kopi. Dia nak buat teh. Yang kamu nak buat roti. Payah. Yang usyak. Nak goreng mie. Nak goreng apa. Dengan nasi lemak lagi. Siapa nak handle. Yang hang pula basuh pinggan tak omai. Takkan kita nak jaga bungkui. Maka ada benda yang boleh kita. Tetapi bila solat. Solat ini walau hang duduk dalam yang ramai. Is you are very individuals. La mawujud. So benda ni dia tak perasan. First kali yang kena kenal siapa nak sembah. Dan yang menyembah ni siapa pula? Atas daya kuasa apa? Kenapa azan tu disebut macam tu? Ni malah Pak Wahabi kita tengok macam mana dia ni bercakap. Fikir, ini bab mengenal Allah, bukan mengenal konsep dan idea law and system. Cuci dulu. Awak baru beli rumah lama, usang. Awak duk gaduh nak perbaik jalan, nak masuk kan, nak perbaik bumbung ni apa semua dulu. Pasal aku nak buat, aku mau beli rumah. Tapi sebelum duit aku habis, aku nak buat parti sikit lah. So itu sebab aku buat jalan bergelok sikit, kawan-kawan nak masuk. Yang bagus ya, dia masuk awak dia nak duduk tepi jalan tu. Dia nak masuk dalam rumah hang. Rumah dengan lubang apa semua itu ini. Perbetul rumah dulu. So begitulah perbetul yang ni dulu. Baru kita bercakap pasal jalan. Sebab Tuhan tu berserta. Bukan Tuhan tu ada di satu tempat. Dia adil. Tu bila hangpa baca
dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin. How do you understand it? Kita tak tanya puak-puak yang tak mengaji. Kita tahu mereka berjabatan. Bila mereka panggil kita, mereka nak soal siasat. Bukan mereka punya pasal. Sebab kalau mereka soal siasat kita, tak pergi kaedah dengan yang ramai pun. Kita buka kaedah diri. Mereka pun ada diri. Kita nak cakap hayat ilmu kudrat iradat samak basar kalam. Mereka pun ada. Hak siapa? Bila dia kata wa fi anfusikum afala tubsirun, how do we process about it? Itu sebab lepas buat yang ni. Buat pasal masalah ni. Pasal apa ni duk cucuk kau ni apa semua. Ini semua nak bagi tahu. Tinggalkan mereka ni. Masuk alam ni. Proses. Pasal inilah you build up out of your suffering here. Okay? You pergi, you berzikir, you tak peduli benda lain. You berzikir dan you dengar je orang. You tak nak kerja macam arwah ayah dulu. Masa peringkat awal dulu tahun 80, awal 80 dulu. Dia balik kerja, dia masuk di masjid, dia masuk dalam rumah, dia berzikir. Lepas tu dia pelan berubah. Dia tak marah-marah dah, dia tak agresif, tak suara tak tinggi, tak apa-apa semua. Dia panglima kan dulu. Dia mula, lepas tu dia jumpa Pak Abu, dia jadi lain. Sebab apa? Reminder is here. Anak marah, bila anak marah ya kan? Dia kata, tak payah marah dulu, hang pula betul juga. Dia peringat dah. So itulah sebab di sini penting. Bila dia main sini, terus dia kena balik main sini. The moment enlightenment happens, only one time. One moment. The moment hang tahu siapa sebenarnya, terus dia main sini. Hang tak boleh duduk sini lah. Main sini. Tapi bila hang main sini, hang main dengan apa yang ada. Itu sebab yang pok di sini selalu tengok hang. Pak dia duduk relax ya. Sebab dia tak tahu. Dia dah terkeluar dari sini. Dia duduk sini berapa lama proses. Memisahkan dengan yang ni. Lepas tu dia masuk sini. Dia keluar balik main sini. Dia fit. Dia mempertuhankan Tuhan. Itu sebab dia ada peringkat. Dia kata aku itu kamu dan kamu itu bukan aku. Jadi benda proses ni nak kena tahu. Nak kena faham baik-baik. So alright lah. Assalamualaikum. Ya, minta maaf dalam sejam lah sembang ni. Minta maaf ya. Kalau cakap apa kasar apakah, maaf lah. Kalau dari segi tasawuf tu, Pak minta maaf. Kalau segi marifat apa maaf enjoy. Assalamualaikum. Assalamualaikum.